Selamat sejahtera, kami Kumpulan 8 akan mengundangkan laporan tugasan kumpulan kami yang bertajuk Kedaulatan Negara Tanggungjawab Bersama. Ini ialah isi kandungan laporan tugasan kumpulan kami, iaitu terdiri daripada pendahuluan, metodologi kajian, analisis kajian, rumusan, implikasi dan tindakan. Pendahuluan. Di bahagian perkenalan, kedaulatan berasal daripada perkataan Latin iaitu Sovereignus yang membawa masuk keunggulan atau keagungan. Ciri-ciri yang menggambarkan negara Malaysia merupakan negara yang berdaulat ialah kebebasan dalam kawalan ekonomi, sosial dan politik. Raja-raja di Malaysia mempunyai hak-hak istimewa dalam melaksanakan boleh bicara dalam situasi-situasi tertentu demi menjaga keamanan dan kesejahteraan negara. Kelihatan masalah pula, walaupun negara telah berdaulat beberapa dekad, tetapi masih terdapat cabaran-cabaran tertentu yang akan mempengaruhi kedaulatan negara. Yang kedua, mahasiswa yang melibatkan diri dalam kerja sosial akan mengancam keharmonian masyarakat. Persoalan kajian ialah apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedaulatan secara tidak langsung dalam kalangan pelajar baru sarjana muda THM sesi 2021. Yang kedua, apakah usaha-usaha yang dilakukan bagi mempertahankan kedaulatan negara dalam kalangan pelajar baru sarjana muda UTHM sesi 2021. Objektif kajian pula, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara tidak langsung dalam kalangan pelajar baru sarjana muda UTHM sesi 2021. Yang kedua, usaha-usaha yang dilakukan bagi mempertahankan kedaulatan negara dalam kalangan pelajar baru sarjana muda UTHM sesi 2021. Bahagian 2, metodologi kajian. Reka bentuk dalam kajian ini adalah kajian tinjauan. Kajian tinjauan adalah satu jenis reka bentuk, bukan eksperimen. Kajian ini mengumpulkan data secara tidak lawat. Kedua, populasi saiz. Populasi kajian adalah mahasiswa baru UTSN sesi 2021 dan 2022. Kajian ini menggunakan persebaran, bukan kebarangkalian. Ketiga, kaedah pengumpulan data dalam kajian ini adalah kaedah borang soal selidik. Borang soal selidik adalah sebuah Google Form. Terdapat 3 bahagian iaitu bahagian A, bahagian B, dan bahagian C. Bahagian A akan menerangkan demografi, bahagian B dan bahagian C akan menerangkan objektif 1 dan objektif 2 dengan ukuran skala 1 hingga 4. Keempat, kaedah analisis data adalah statistik deskriptif dengan menggunakan Excel untuk menyediakan keputusan berjadual. Lokasi kajian ini adalah di Universiti Tun Hussein Ong, Malaysia, Batu Pahat. Yang saya akan menerangkan adalah bahagian analisis kajian. Dalam bahagian ini terdapat profil demografi. Rencana ini menunjukkan jantina responden dan majoriti responden adalah jantina perempuan, yaitu sebanyak 77.5% dan sebanyak 22.5% adalah berjantina lelaki. Rencana ini menunjukkan umur responden. Sebanyak 62.5% adalah berumur 20 tahun dan sebanyak 22.5% adalah berumur 21 tahun dan sebanyak 12.5% adalah berumur 19 tahun serta sebanyak 2.5% adalah berumur 22 tahun. Dalam kajian ini, majoriti responden adalah berbangsa Cina, yaitu sebanyak 52.5% dan sebanyak 37.5% adalah berbangsa Melayu dan sebanyak 10% adalah terdiri daripada bangsa India. Dalam kajian ini terdapat 2 objektif. Objektif yang pertama adalah untuk mengenal pasti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara tidak langsung dalam kalangan pelajar baharu sarjana muda Universiti Tun Hussein Ong sesi 2021. Dalam jadual ini menunjukkan bahawa majoriti responden bersetuju bahawa faktor yang keenam yaitu kekurangan semangat patriotisme adalah faktor yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara tidak langsung dalam kalangan pelajar baharu sarjana muda Universiti Tun Hussein Ong sesi 2021. Manakala faktor yang paling kurang disetujui oleh responden adalah faktor yang kedua, yaitu mempunyai prasangka terhadap agama kaum lain. Purata tersebut adalah sebanyak 3.15 sahaja. Dalam kajian ini terdapat objektif yang kedua, yaitu untuk mengenal pasti usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi mempertahankan kedaulatan negara dalam kalangan pelajar baharu sarjana muda Universiti Tun Hussein Ong. Dalam jadual ini menunjukkan bahawa majoriti responden adalah kadang-kadang atau selalunya mengelakkan diri daripada terlibat dalam aktiviti jenayah cyber. Dan dalam kajian ini, tiada responden yang memilih tidak pernah
sebagai skala dalam objektif yang kedua. Dan usaha yang paling kurang dilakukan oleh responden adalah usaha yang pertama, yaitu menyertai kampanye kesedaran tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara. Jumlah purata tersebut adalah sebanyak 2.7 sahaja. Salam sejahtera kepada doktor. Saya akan membentangkan dengan rumusan, implikasi dan jenengan bagi tajuk kami. Antara rumusan bagi faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kedaulatan negara secara tidak langsung adalah majoriti responden bersetuju dengan perkara yang disenaraikan dalam faktor. Terdapat 32.7 yang berada di dalam skop setuju dan tata-tata yang dianalisiskan bagi setiap perkara yang dinyatakan adalah antara 3.15 hingga 3.45. Terdapat 4 implikasi, iaitu mengibarkan suasana dalam universiti menjadi huru-hara, pelajar tidak dapat menumpukan perhatian dalam pembelajaran, berlakunya gejala jenayah dan suasana masyarakat menjadi huru-hara. Cadangan bagi faktor-faktor adalah menganjurkan aktiviti dan kempen tentang kedaulatan dan perpaduan, mengukus sasia diri, memupuk penganggang agama dan moral serta semangat patriotik dan menyertai khusus latihan PLKN secara sukarela. Rumusan untuk usaha-usaha yang dapat dilakukan bagi mempertahankan kedaulatan negara pula adalah unsur yang vital dalam pembangunan. Berbagai pihak, terutamanya pihak sekolah, patutlah berusaha mengutamakan kedaulatan negara dan setiap orang mempunyai tanggungjawab untuk mengutamakan kedaulatan negara. Implikasinya adalah merapatkan hubungan antara pelajar yang berpengetahuan tinggi dan kemakmuran ekonomi negara terjamin. Cadangannya adalah taat setia kepada raja dan negara, menyokong semua usaha dan dasar kerajaan, mematuhi undang-undang, memahami dan menghormati agama, senda, budaya berbagai kaum, dan memupuk semangat patriotisme. Ini sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.